So waktu tu bila dah rasa boring tu, orang kata nak tengok TV, saya pun pergilah menggerakkan badan saya yang malas sangat ni, pergilah cari TV. So saya geraklah ke tingkat 2. Tingkat yang pertama sekali ada TV kan. Saya pergi kat tingkat 2 ni, saya tengok penuh orang kat situ. Penuh orang, jadi orang kata alamak, nak lepak pun dengan bising-bising semak kepala kata dia kan. Okey, saya pun pergilah naik lift pergi tingkat keempat tau. Naik tingkat 4 pula. Saya tengok kat tingkat 4 tu, oh okey, ada orang tak ramai sangat, tapi dia orang pasang cerita tak best lah pula kan, tak boleh masuk kepala, boring lah kan. So saya pun naik lagi pergi ke tingkat 4 tanpa memikirkan sebarang benda-benda yang negatif ataupun yang tak baik. Saya pun, orang kata seriously waktu tu, saya ni tak ingat langsung tau. Tak ingat apa? Tak ingat langsung yang tingkat 5 sampai tingkat 9 ni telah pun dikosongkan. Tak ada orang dan tak dibuka langsung tau. Jadi waktu tu saya pun naik tingkat 6 ni, orang kata nak tengok TV tu. Orang kata saya fikir waktu tu cuma nak tengok TV je tau, tak terfikir langsung pasal benda lain. Jadi saya pun masuk bilik TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya untuk hari ini, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik, permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda 5 kisah-kisah seram. Jadi, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, macam KSM kata tadi, hari ni kita ada 5 cerita tau. Okey, untuk kisah yang pertama ni, kisah berkenaan dengan torchlight. Siapa yang suka main torchlight ni? Kalau kita biasanya pergi camp-camp ke berkemah ke apa kan, ni torchlight ni satu keperluan kan. Tapi jangan disalahguna. Kenapa? Mari kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSM dan pendengar semua. Okey, kisah ni terjadi ketika saya berada dekat tingkatan 3 dan pihak sekolah saya ni ada mengadakan satu camp. Camp kat mana? Camp kat salah sebuah universiti di Johor Bahru tau. Selama 3 hari 2 malam macam tu. Tak naklah mention universiti kat mana kan. Okey, dan pada malam pertama masa dia buat camp tu, semuanya okey je. Tak adalah nampak yang bukan-bukan ke apa kan. Semua gembira je lah. Masuklah ke malam yang kedua tu tau. Masuk je waktu maghrib, saya dah rasa lain macam. Rasa seram sejuk, rasa takut-takut gitu tau. Entah apalah yang saya takutkan waktu tu pun saya tak pastilah, tak tahulah kenapa kan. Dan selepas solat tu adalah nampak budak-budak main tau, kat tepi bilik air yang selalu digunakan oleh pelajar lelaki waktu tu. Dalam hati waktu tu, mungkin anak cikgu lah kot kan. Malaslah nak tanya-tanya orang kan, tapi kita cuba berhusnuzon dengan berfikir yang itu adalah anak cikgu. Dan bila saya dengan 4 orang kawan saya ni tengah lalu ni, automatik budak-budak kecil tu tau boleh berhenti tau. Daripada diorang tengah main-main kejar-kejar tadi tu, diorang berhenti dan terus pandang saya. Macamlah saya ni kacau diorang main waktu tu kan. Padahal saya just lalu je kat situ. Yang hairannya, dia orang ni cuma pandang saya seorang je. Yang lain-lain ni macam tak perasan pun tau. Tapi budak-budak ni pandang saya seorang je. Bila fikir-fikir balik, macam hairan jadinya.
5 orang yang lalu kat situ. Kenapa dia orang ni pandang saya je kat situ? Dan saya waktu tu diamkan diri. Malaslah nak cakap apa-apa, tak nak tegur, tak nak beritahu kat siapa pun. Dan sampailah jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Untuk briefing, malam tu kita ada buat jungle trekking tau. Pada waktu tu, grup saya ni duduk dekat hujung sekali. Punyalah bosan plus dengan dah mengantuk sangat-sangat waktu tu. Kawan saya ni pun, tangan dia pun gatal lah. Gatal macam mana tau? Macam tajuk cerita kita tadi, gatal nak main torchlight. Dia pun main, padahal kita orang waktu tu dekat tepi hutan tau. Dekat tepi hutan ni, satu, pantang dia jangan cakap bukan-bukan, jangan cakap besar, jangan cakap takbur. Dan kalau boleh janganlah pandang ke hulu ke hilir kan. Ini tak. Yang kawan saya ni boleh sibuk nak main torchlight tu. Dia sulur ke sana ke sini, dekat-dekat pokok tu lah. Dia main sulur dekat akar-akar pokok, menyuluh ke atas pokok macam tu. Dan tiba-tiba, yalah sebab kawan saya dah menyuluh-nyuluh, saya pun perhatilah juga sebab kawan saya sebelah saya kan. Tiba-tiba mata saya boleh ternampak tau, macam ada kaki putih, pucat sangat, dan kaki tu cala bala dan berkudis-kudis. Dia macam tergantung-gantung daripada atas pokok ni. Lah, dia hanging macam tu kan. Dah suluh kat objek tu, suluh lah makin naik, makin ke atas daripada bawah tu, suluh ke atas macam tu kan. Makin ke atas tau. Lepas tu sampai separuh je, dah nampak dah macam ada tangan orang ni terikat ke belakang tau. Dan benda Allah tu macam berayun tau, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Teruslah, dah tak suluh, kita orang tak suluh lagi. Kawan saya ni tak suluh lagi sampai ke atas. Orang kata kalau suluh ke atas lagi tak tahulah apa jadi malam tu kan. Last kita orang pergi juga jungle trekking tu. Tapi saya dah plan dah. Orang kata dah buat plan sendiri, plan dengan kawan saya. Suruh kawan saya tunggu kat depan semak tu je. Kali ikut kan kena jalan seorang-seorang. Tapi kita orang plan, kau tunggu aku kat tepi semak tu, nanti aku datang, kita jalan sama-sama lah. Orang kata kan. Punyalah takut waktu tu sebab dah ternampak kan. Dan macam-macam dalam otak ni dah fikir. Dia punya menggigil waktu tu nak meneruskan jungle trekking malam tu. Itulah, siapa suruh main suluh-suluh kan. Orang kata nak menghabiskan jungle trekking malam tu. Ya Allah, punyalah siksa, punyalah takut. Nasib betul lah yang orang kata yang tunggu saya kat depan tu betul-betul kawan saya. Kalau bukan kawan saya, tak tahulah apa yang jadi, ke mana pula saya ikut dia pada malam tu. Okey, ini adalah kisah yang pertama. Macam mana anda rasa kisah dia? Semoga terhibur. Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey guys, macam yang KSM katakan, ini adalah kisah yang kedua. Yang kedua ni, kisah dia mengenai dengan seorang ni, dia cerita pasal dulu dia duduk dekat satu asrama. Dan asrama dia dulu bekas hospital. Okey, kita terus dengan cerita dia. Okey, ni kisah saya mula-mula masuk dekat matrik dulu tau. Ramai yang tahu tempat ni agaknya lah kata dia, sebab tempat ni dia rare sikit. Asrama kita orang ni, orang kata bekas hospital. Ada 9 tingkat tau. Dan 9 tingkat ni ada 4 wings kata dia. Ada wing A, wing B, wing C dengan wing D. Biasanya ada wing-wing ni hospital lah kan. So, masa kejadian ni berlaku, saya waktu tu baru berumur 18 tahun lah. Ini adalah first time saya masuk ke asrama dan jauh daripada family. Orang rasa sedih sikit. Macam-macam lah saya belajar waktu saya ke asrama ni. Dan masa ni lah, orang kata first time saya kenal, saya belajar tentang pasal orang kena histeria lah, orang kena santau lah, orang cuba-cuba nak bunuh diri pun ada tau. Orang jatuh daripada tingkat 9 pun ada. Aduhai, macam-macam lagi lah peristiwa yang saya pernah lalui dan saya pernah nampak dekat depan mata saya sendiri sewaktu saya belajar dekat asrama ni lah, saya tinggal dekat asrama ni. Tapi antara banyak-banyak cerita lah, yang paling best cerita hantu dia adalah inilah cerita dia. Okay, kita terus dengan kisah dia. Disebabkan saya ni first time duduk asrama, saya macam tak reti sangat lah, orang kata nak deal dengan benda-benda ataupun masalah-masalah mistik macam ni tau. Masa ni saya macam heartless sikit. Orang kata perasaan takut ni macam tak ada. Dan bagi saya waktu ni, hantu ni tak wujud pun. Sampailah satu malam ni,
So, nak jadikan cerita, malam tu saya dengan roommate saya ni masing-masing orang kata tengah sibuk nak siapkan assignment lah Dan waktu tu jam dah pukul 1 pagi pun. Dan saya pun macam biasalah pergi toilet sebelum tidur. Dan toilet tu punyalah jauh bang, kata dia. Setiap orang kata toilet ni dekat tempat kita orang ni, setiap wing tu hujung sekali barulah kita jumpa toilet tau. Jadinya saya ni kena tempuh lebih kurang 10 bilik berjalan malam-malam buta nak sampai ke toilet tu. Punyalah jauh. Dan satu lagi bilik utility. Maksudnya 11 bilik lah yang dia kena jalan. Dan bilik utility ni biasanya student akan letak baldi-baldi, baju-baju kotor dan toiletries lah kat situ kan. So saya dengan melenggang kangkungnya pada malam tu berjalanlah menuju ke toilet ni. Sunyi je tau malam tu. Saya rasa memang sunyi sangat-sangat lah. Tapi orang kata malas nak fikir sangat-sangat sebab saya pun seorang tak nak menakutkan diri saya sendiri. So, masa saya lalu bilik utility tu, tiba-tiba daripada ekor mata saya ni, saya perasan macam ada benda besar tau duduk bertinggi dekat atas simen. Sambil tenung je saya tau. Waktu tu of course lah, tak saya, semua orang pun akan rasa bulu roma saya ni memang naik mencanak-canak 90 darjah dia punya tegak dia tu kan. Saya apa lagi waktu tu terus pusing badan, terus masuk bilik. Dan kat bilik saya ni, saya minta lah roommate saya ni, teman saya semula, pergi ke toilet. Dan masa saya lalu balik dekat bilik utilities ni, saya tengok tak ada apa-apa pun kat situ. Apa pun tak ada, kosong. Dan cerita kedua pula kata dia bila saya datang, orang kata saya ni datang asrama awal tau. Sebab saya ni orang jauh, kena travel lebih kurang 8 jam tau naik bas nak sampai dekat asrama ataupun tempat saya belajar ni. So kebiasaannya dekat awal SEM macam tu, saya akan balik awal lah, 1 hari awal daripada roommate ataupun orang-orang yang lain ni lah. Sebab saya ni duduk jauh macam dia kata tadi kan. Jadi nak dijadikan cerita lah, ketiga-tiga roommate saya ni orang KL. Dan diorang ni biasanya akan sampai pagi esoknya lah. So malam tu saya akan duduk seorang-seorang dekat asrama yang creepy dan besar gedabak tu. Saya seorang je yang ada kat situ lah Dan bila saya mesej kawan-kawan saya ni, ramai yang tak balik lagi tau. Ramai yang tak ambil short semester. Jadi asrama saya agak lengang lah pada malam tu. Dan untuk memudahkan urusan pengurusan, pihak asrama ni akan cuma membuka bilik daripada tingkat 1 sampai tingkat 4 saja. Jadi tingkat 5 sampai 9 kosong tau. Memang tak ada orang, totally empty. Tak ada sesiapa pun kat situ. So malam tu orang kata biasalah saya dah boring, dah start boring lah kawan pun tak ada, ramai pun yang tak ada kan. Jadinya tak tahu nak buat apa dah. Saya pun fikirlah, orang kata baiklah aku pergi tengok TV malam ni kan. Orang kata melayan kebosanan malam ni, dapat layan tengok TV pun baik juga kan. Okey, asrama saya ni saya bagi penerangan sikit lah. Asrama saya ni ada 3 level je tau yang ada TV. Dia iaitu level 2, 4 dengan 6. So waktu tu bila dah rasa boring tu, orang kata nak tengok TV, saya pun pergilah menggerakkan badan saya yang malas sangat ni, pergilah cari TV. So saya geraklah ke tingkat 2. Tingkat yang pertama sekali ada TV kan. Saya pergi kat tingkat 2 ni, saya tengok penuh orang kat situ. Penuh orang, jadi orang kata alamak, nak lepak pun dengan bising-bising semak kepala kata dia kan. Okey, saya pun pergilah naik lift pergi tingkat ke-4 tau. Naik tingkat 4 pula. Saya tengok kat tingkat 4 tu, okey, ada orang tak ramai sangat, tapi dia orang pasang cerita tak best lah pula kan, tak boleh masuk kepala. Boring lah kan. So saya pun naik lagi, pergi ke tingkat 4 tanpa memikirkan sebarang benda-benda yang negatif ataupun yang tak baik. Saya pun orang kata seriously waktu tu, saya ni tak ingat langsung tau. Tak ingat apa? Tak ingat langsung yang tingkat 5 sampai tingkat 9 ni telah pun dikosongkan. Tak ada orang dan tak dibuka langsung tau. Jadi waktu tu saya pun naik tingkat 6 ni, orang kata nak tengok TV tu. Orang kata saya fikir waktu tu cuma nak tengok TV je tau, tak terfikir langsung pasal benda lain. Jadi saya pun masuk bilik TV. Buka pintu bilik TV tu, tada, waktu tu saya masuk, alhamdulillah kosong weh. Memang tak ada orang. Yelah, of course lah, saya pun tak teringat kan. Saya pun buka masuk, saya pun capai remote TV, saya pun pasang lah TV. Orang kata pasang cerita apa yang saya minat nak tengok lah. Saya pun waktu tu tengah happy-happy layan konsert sambil-sambil main handphone apa semua kan, tengok Instagram, TikTok apa semua sambil tengok TV. Tiba-tiba pintu bilik TV tu dibuka tau.
Saya waktu tu ya dengan TV kat depan terpasang kan. Lepas tu saya pasang tengok handphone kan. Jadi saya cuma pandang sekilas je lah, orang kata macam jeling macam tu. Dan sambil sibuk-sibuk saya balas mesej ni, saya nampak tau, ada dua orang budak perempuan ni masuk dan duduk dekat belakang saya. Dia masuk-masuk, dia terus duduk kat belakang saya. Jadi waktu tu saya pun macam, lantak lah kan, saya biarlah, malas nak mikir, malas nak ambil pot lah. So dalam 10 minit macam tu, waktu tu saya macam pelik tau, sebab dia orang ni berkawan berdua tau. Tapi apa yang pelikkan saya, sebab tak ada dengar suara pun daripada dia orang ni. Tak bunyi tak bunyi langsung tak bunyi apa pun. Saya macam tu, macam kenapa dia orang ni? Tiba-tiba terfikir kan, kenapa dia orang senyap daripada tadi kan? Dan saya macam baru tersedar tau. Daripada tadi tak loading kepala saya ni, tiba-tiba bila dah terloading ni, baru saya terfikir tau, kenapalah aku boleh berani sangat naik tingkat 6 ni waktu ni kan. Padahal tak ada orang kot sepanjang level ni. Waktu ni saya memang tak berani langsung nak pandang belakang lagi tau. Saya pun bangun pelan-pelan, buat macam tak ada apa-apa kan. Sebab tak nakkan tu yang saya ni dah perasan yang something wrong somewhere kat situ waktu tu. Saya pun orang kata nak bergerak keluar lah waktu tu. Saya bangun, jalan perlahan-lahan, buat macam tak ada apa-apa kan. Tiba-tiba saya dengar suara perempuan yang kat belakang saya ni, dia macam dia macam tu tau. Dia gelak sikit je. Dan lama kelamaan gelak tu semakin laju, semakin kuat, sampai macam ya Allah bergemang saya waktu tu kan. Dan saya terus keluar daripada bilik TV tu. Dan barulah saya perasan, astagfirullahalazim, semua lampu tertutup tau sepanjang koridor tu. Dan hanya saya waktu tu hanya boleh berdoa kepada Allah SWT. Dan sepanjang saya menunggu lift tu terbuka, astagfirullahalazim, 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 nak lari ikut tangga, gelap weh, tak lagi lah, tak berani kan. Jadi memang cari pasal betul lah saya buat tu. Dan bila pintu lift ni terbuka, saya tengok ada dua orang student tau kat dalam lift. Dan dia orang ni tanya, buat apa kat atas ni? Tak takut ke? Kata dia macam tu tau. Saya senyap je tau. Sampailah saya sampai dekat tingkat 1 tu. Dan sampailah sekarang ni, saya tak tahulah siapa perempuan yang dalam bilik TV tu dan dalam bilik lift tu. Dalam bilik lift pula, dalam lift tu. Saya harap sangat-sangatlah yang diorang tu manusia kan. Janganlah benda lain kan. Tapi alhamdulillah saya tak ada orang kata demam ke, kena apa-apa ke. Dan ini adalah kisah Seram Malaysia yang kedua. Harap anda terhibur dan kita terus dengan kisah yang ketiga. Baiklah guys, untuk kisah yang ketiga ni, kisah ni terjadi sewaktu kat saya, time saya ni belajar dekat SEM 3 dekat Politeknik kata dia. Tahun 2008 lah macam tu. Dan waktu tu baru je lah, beberapa hari start semester baru. Dan bilik pun ataupun dekat asrama saya ni pun masih still lengang lagi tau waktu tu. Dan kita orang ni memang every sem kena tukar-tukar bilik lah. Tak tahulah pihak pengurusan ni apa yang difikirkan, tapi mungkin lah ada sebab-sebab dia kenapa dia buat macam tu. Setiap semester kita orang kena tukar bilik. Dan belakang bilik saya tu padang kata dia. Jadi time saya tengah duduk-duduk kat meja study ni, orang kata sambil charge phone dengan dengar lagu dekat laptop ni, lagu K-pop lagaknya kan. Budak-budak perempuan kan suka lagu K-pop. Dan time tu petang lagi tau. Orang kata time-time nak senja macam tu. Tapi waktu tu hujan agak lebat jugalah, disertakan dengan kilat, dengan gurun, dengan langit, dengan gelap waktu tu. Tiba-tiba ialah saya duduk tadi kan menghadap laptop sambil main handphone, sambil dengar lagu kan. Tiba-tiba tingkap bilik saya kena ketuk. Saya punya meja study tu bersebelahan betul tau dengan tingkap tadi, macam saya cakap tadi. Jadi saya duduk tu sambil sandar dekat tingkap tau. Jadi saya pun buka earphone tu dan toleh dan tengok kat luar tu tau. Saya tengok waktu tu saya perasan kawan saya lah, Sofia. Sofia ni ex-roommate saya lah waktu SEM 2 dulu. Jadi dia pakai baju hujan warna kuning waktu tu. Dan dia cakap, tak baik tau duduk tepi tingkap sambil main phone, nanti kena sambar kilat kata dia. Dan lepas tu dia macam senyum, dia terus belah tau. Dan saya ingat kan apalah tadi waktu tu kan. Dan saya pun lantak kau lah kan. Saya teruslah orang kata sambung dengan lagu tu balik semula tau. Dan
Tapi saya dah tak main phone lah, sebabnya takut jugalah, orang kata dah dengar member saya pesan macam tu, takut-takut kena karin kan, satu kerja pula kan, kena sambal peti pula kan. Dan tiba-tiba saya boleh teringat pula tau. Saya cek balik tingkap kat luar bilik saya tu. Astaghfirullahalazim. Baru saya teringat tau, yang bilik saya sekarang ni dekat tingkat 4 weh. Macam mana Sofia tu boleh lalu kat belakang tu? And barulah saya ingat dia kan nak ambil sijil. So SEM 3 tu dia tak ada kat Politeknik. Yang dia tu tengah praktikal 6 bulan nak tu kan. Dan sekian, itulah pengalaman saya. Ini adalah kisah yang ketiga. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Saya harap anda terhibur lah. Tak boring kisah-kisah dia. Sebab kisah pun pendek-pendek je kan. Saya terus dengan kisah yang seterusnya. Baiklah, untuk kisah yang keempat ni, daripada kita tadi cerita pasal asrama kan, daripada asrama kita pergi mana? Kita pergi ke hospital pula. Okey, untuk kisah yang keempat ni, kisah pasal satu pengalaman lah, pengalaman seorang nurse. Okey, kita terus dengan kisah dia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSM. Waalaikumsalam puan. Okey, ni ada satu lagi kisah yang berlaku ketika mak saya bekerja waktu malam tau. Dan mak saya ni bekerja sebagai seorang jururawat. Dan mak saya bekerja dekat ward geriatrik, kata dia. Geriatrik ni ward orang berumur. Dan pada malam tu ada seorang pesakit lah, dah nyanyuk tau. Orang kata pesakit ni, of course lah, tadi kan mak saya jaga ward orang tua kan. Dan bila ward orang tua ni, ramailah pesakit-pesakit yang dah tua sangat-sangat, yang dah nyanyuk tau. Jadi pesakit ni dia buat bising, tak tahulah membebel. Biasalah orang tua kan bebel macam mana. Jadi sebab apa orang tua ni bebel kan, kata dia, uncle ni seorang uncle ni kata dia, ramai sangat budak-budak kat dalam bilik ni, bising lah, dia nak tidur pun tak boleh, kata dia. Jerit-jerit tau uncle ni, minta nurse ni tolong turunkan dia ni daripada katil. Dan masalah dia, kenapa tak boleh turunkan dia daripada katil lah, dia ni sebenarnya tak boleh berjalan. Jadi dia macam lumpuh tau uncle ni. Tak ada pilihan lain lah. Jadi nurse pun malas nak dengar uncle ni bising-bising, menjerit-jerit macam tu. Nurse ni pun tolonglah alihkan patient ni, orang kata letak kat bilik depan sekali. Orang kata supaya senang nak pantau lah, kod uncle ni nak apa-apa, terjerit-jerit nak itu nak ini, senang lah. Orang kata jururawat ni nak bantu ataupun nak assist apa yang uncle ni nak tu. Orang kata lagi satu, taklah mengganggu pesakit-pesakit lain. Jadi lepas dah settle lah semua, nurse ni pun pergilah makan. Bila diorang dah pergi makan, orang pergi rehat lah rehat macam tu. Lepas diorang makan ni, tak sampai pun 15 minit lah macam tu. Jadi nurse ni lepas makan, diorang rutin dia mesti kena balik patient, check balik patient. Lepas diorang cuti kod, apa-apa ada terjadi ke, ada masalah apa-apa kan. Jadi lepas makan tu kena pergi check one by one lah patient ni semua kan. Bila dia check balik uncle yang tadi tu, yang diorang dah alih ke bilik depan tu, uncle ni dah tak ada kat katil dia. Dan cari punya cari. Benda tu macam agak satu benda yang agak merisaukan jugalah. Sebab ramai nurse ni semua waktu tu yang bertugas, semua cari uncle tu, tak jumpa lah. Sampaikan dia orang ni terpaksa panggil orang kata coordinator on call malam tu tau. Dan kiranya coordinator on call ni kira pengawal yang bertugas malam tu lah. So bila dah panggil lah semua, security guard pun datang. Orang kata kami ni beramai-ramai tau, cari satu hospital ni, tak jumpa tau uncle ni kat mana lah agaknya. Kita orang cari semua tempat ni, cuma satu tempat je yang kita orang tak boleh nak cari tau. Hanya satu ward saja yang ditutup untuk renovation punya pasal. Yang diorang ni tak boleh nak check, tak boleh nak buka. Sebab ward tu berkunci dan hanya kontraktor yang kerja pada waktu siang hari je ada kunci bilik ward tu lah. Jadi bila diorang ni mengintai-ngintai ataupun menengok daripada tingkap kecil yang ada dekat pintu tu, nampak tau macam ada bayang-bayang orang. Dan apa yang diorang nampak bila diorang suluh pakai torchlight tau, Apek tu duduk atas lantai tau, cantik punya duduk kat situ kan. Dan kami semua pun bertanya lah pada uncle ni, uncle, kenapa you duduk dalam ni? Macam mana you boleh masuk dalam ni, uncle? Semua sibuk lah waktu tu kan. Dan uncle ni cakap,
ada budak-budak yang bawa dia lalu mengikut bawah pintu tu, yang mana sebenarnya lah kalau ikut logik ni tak mungkin lah kan, macam mana dia orang boleh masuk bawah pintu. Tapi memang nampak tau kesan seretan tu masuk, dia macam nampak kesan seretan tu kat bawah pintu tu lah, dan sangat impossible lah untuk apek tu jalan and lalu dekat bawah tu kan. Memanglah tak rasional. Tapi untuk apa yang nampak, apa yang orang kata siapa yang melalui peristiwa tu pada malam tu, itu adalah memang benar-benar terjadi, bukan cobaan. Jadi ini adalah kisah yang keempat. Saya ada lagi satu kisah yang terakhir. Harap anda stay tune and enjoy. Okay guys, untuk kisah yang kelima ni, kita daripada dah pergi asrama, melawat ke asrama, kita pergi melawat pula tadi hospital, dengar cerita daripada nurse-nurse dekat hospital ni. Yang kelima ni, kita pergi balik kampung. Okay, ini cerita dia berkenaan waktu dia balik kampung. Aidil Adha gitulah. Baik, kita terus dengan cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak share juga kisah seram ni, kata dia, yang mungkin tak berapa nak seram sangat pada sesetengah pendengar. Okey, saya pun tak berapa nak ingat lah, dan kejadian ni terjadi pada tahun bila tu saya dah tak ingat sebab dah lama sangat lah. Tapi time tu saya orang kata masih lagi belajar dekat sekolah menengah, kira zaman-zaman gila-gila remaja lah gitu kata dia. Kalau gila lama remaja ni zaman-zaman dulu lah kan ya. Okey, alkisahnya time tu family saya dengan saudara mara yang lain ni tengah berkumpul dekat rumah Tok. Dan setengah orang panggil Tok ni opah lah. Jadi biasa opah ni atuk perempuan lah Dan tak silap saya, masa tu time hari raya haji, dan bila dah ramai-ramai berkumpul ramai-ramai ni, memanglah macam-macam aktiviti sukarianya. Adalah buat barbecue, masak-memasak dan lain macam aktiviti yang dibuat lah. Yang mana kanak-kanak riang pula duk buat aktiviti suka neka diorang ni lah. Apa benda dah, macam-macam aktiviti dah. Memang sangat riuh dan sangat-sangat bergembira kata dia. Okey, dipendekkan cerita lah sebab panjang sangat intro dia. Okey lah, bila nak tidur malam tu memang penuh bergelimpangan lah kan. Suasana raya, korang ingat tak kalau balik raya macam mana kan? Ada satu family duduk kat sana, satu family duduk kat ruang tamu, macam tu lah cerita dia ni. Okey, umat manusia kat dalam rumah atuk saya waktu ni, satu family dekat depan TV, satu family kat ruang tamu tengah, satu family dekat depan pintu, punyalah ramai kan. Manakala kanak-kanak pula orang kata buat lah tidur dekat dalam bilik. Kira ikut suka hati lah kata dia, nak macam mana, nak rasa nak baring ke, nak terlentang kat sana ke kat sini ke. Tapi saya ada tiba-tiba dalam kegembiraan, kemeriahan malam tu, dan mak saya ni bolehlah bercerita pula, orang kata boleh cerita seram pula kata dia. Biasanya mak saya kata macam ni lah, apa yang saya ingat lah kata dia, biasanya bila dah ramai-ramai macam ni berkumpul, akan ada yang datang melawat, tengok anak cucu cicit kata dia. Dan time tu bila mak saya cakap macam tu, yelah saya pun muda lagi, tak ambil pot sangat, taklah kisah sangat, sebab tak faham pun apa sebenarnya mak saya cuba sampaikan. Dan malam kedua saya dekat kampung tu, saya decided lah, orang kata nak tidur kat dalam bilik dengan sepupu-sepupu rapat yang gegel semualah duduk dalam bilik ramai. Sembang sampailah dah dekat pukul 11 malam. Dan rumah Tok ni biasanya semua dah tidur awal lah kata dia. Dalam pukul 10 malam macam tu biasanya semua dah senyap, semua dah suci pula, dah sunyi, semua dah sampai ke alam, orang kata alam di sebalik mata dah tidur dah katanya. Tahu-tahu dengar-dengar dah bunyi berdengkur lah, bermacam-macam irama kata dia. Jadi kami pun ambil keputusan untuk masuk tidur, kata dia, nak bergaduh kata dia. So entah macam mana tak tengah sedap-sedap lena di ulit mimpi tu, boleh pula saya ni tiba-tiba terjaga tau malam tu. Agaknya agaknya kalau nak jadi sesuatu yang seram macam tu, memang itu adalah tindakan refleks daripada badan kita ni ataupun badan manusia kita ni. Kita akan tersedar, dan dalam gelap malam macam tu, ditambah pula waktu tu kan dengan bunyi-bunyi dengkuran kan, dengkuran daripada ada saudara mara saya waktu tu yang maha merdu, dan telinga saya waktu tu terdengar tau
macam ada bunyi orang berjalan tau. Dan lupalah nak beritahu yang kami ni tidur dekat dalam bilik tu, pintu tak tutup tau. Jadi pintu bilik tu terbuka luas tau. Boleh nampak tau, ruang tengah kat rumah tok tu. Terdengar bunyi waktu tu. Macam tu lah bunyi. Seolah-olah bunyi seperti orang berjalan menggunakan tongkat macam tu. Jadi saya waktu tu kan, dalam mamai-mamai tu, saya terus pasang telinga lah kan. Tak bunyi macam tu kan. Sambil saya pejam-pejamkan mata ni, orang kata separuh je lah. Dan secara automatik, dalam tak sedar, tiba-tiba saya rasa macam shivering je kan. Peluk sejuk macam tu. Dan bulu roma saya berdiri tegak tau. Macam terkena renjutan elektrik kata dia. Hampir seminit lah juga saya dengar bunyi berjalan tu tau. Kemudian hampir lebih kurang dalam 2 minit macam tu, diam. Kemudian dia bunyi lagi. Dan kemudian dia diam. Seolah-olah dia macam benda tu kan, macam jalan sekejap, dia berhenti. Lepas tu dia jalan lagi, dia berhenti. Lebih kurang macam tu Tiba-tiba dalam keadaan mata saya yang tertutup separuh waktu tu, saya terlihat tau, ada sesusuk tubuh lelaki yang berjalan menggunakan tongkat. Agak bongkok macam tu lah. Tung bunyi tongkat tu sama dengan kaki melangkah lah. Dan lelaki ni berjalan menuju ke arah pintu bilik kami tinggal ni yang terbuka luas tau waktu tu. Sampailah dekat muka pintu bilik tu, dia berhenti tau. Dia berhenti, dia macam pemerhatikan. Pandang seorang demi seorang yang berada kat dalam bilik waktu yang saya tidur tu lah. Waktu tu saya hanya mendiamkan diri sambil membaca apa sahaja ayat-ayat suci yang terlintas, yang saya ingat, yang saya rasa saya hafal, tapi tak tahulah betul tak betul apa yang saya baca tu, berterabur ke tak berterabur, tapi janji saya baca je malam tu. Sambil-sambil tu saya kata mengharapkan yang makhluk tu ataupun yang susuk tubuh tu tak sedar yang saya sebenarnya waktu tu tidak tidur pada waktu tu. Dan hampir 2-3 minit jugalah makhluk tu macam memerhatikan kami yang tidur dalam bilik tu. Tapi waktu tu dia punya rasanya macam 20 minit tau. Dia punya tebar tak payah cerita lah kan. Jantung ni dudak kata dia kan. Dan sepupu-sepupat saya waktu tu semuanya tidur macam tak sedar langsung lah. Tidur memang mengeruh berdengkur kan. Betul punya lena dia orang ni. Dan akhirnya makhluk tu pun berjalan terus menuju ke arah dapur. Tak tahulah apa yang makhluk tu dibuat kat dapurnya. Memang saya waktu berpeluh sakan lah. Memang berpeluh habis. Punyalah takut kan. Tapi syukurlah sebab dia hanya tengok-tengok saja tanpa membuat sebarang tindakan yang boleh memengsankan orang. So, dengan gaya dia tu saya nampak dengan gaya pakaian seolah-olah zaman syaratan Allah Yarham Tan Sri Ramli macam tu kan. Dan zaman 60-an punya pakaian lah lebih gitu kan. Cuma wajah je yang tak nampak tau. Seolah-olah saya perhatikan dalam saya punya sembunyi-sembunyi tu kan. Saya perhatikan wajah dia seolah-olah kabur macam tu, macam blurry macam tu kan. Kalau nampak tak tahulah macam mana. Mungkin betul kata mak saya tadi, dia datang untuk melawat anak cucu cicitnya yang berkumpul. Jadi tamatlah kisah seram saya. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kelima dan terakhir. Harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Terima kasih kerana sudi mendengar sampai akhir sekali. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. So, sokongan daripada anda semua adalah satu ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.